Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue lagi chapter 8 random variables. Dalam video-video yang lepas kamu dah belajar atau dah selesai tentang discrete random variable. Okay, di mana kamu dah tengok PDF form untuk discrete, CDF form untuk discrete. Kamu dah belajar juga macam mana nak cari mode, median, mean, variance and standard deviation. Semuanya untuk discrete random variable. Okay, hari ni kita nak move kepada the next one, which kita nak belajar pula tentang continuous random variable. Okay, so bila baca soalan dia penting. Soalan mesti bagi tahu kamu dia discrete ataupun dia continuous random variable sebab kedua-duanya menggunakan cara yang berbeza. Okay, kalau kamu tengok summary untuk continuous ni, dia sebenarnya benda yang sama juga kamu akan belajar seperti discrete. Kita ada PDF form untuk continuous, kita ada CDF form untuk continuous. Kita juga akan belajar macam mana cara nak cari mode, median, mean, variance untuk continuous random variable. Okay, tapi dalam video yang ni kita fokus dahulu kepada PDF form untuk continuous. Okay, so kalau kita buat comparison sikit, PDF form untuk discrete dan PDF form untuk continuous. Kita tengok bahagian sini. Untuk discrete, PDF form dia ada 3 jenis. Yang dalam bentuk table, dalam bentuk piecewise, dalam bentuk graph. Tetapi kalau untuk continuous, kali ni bezanya adalah kita dah tak ada table. Okay, no table. Yang kita ada hanyalah piecewise function fx dan juga kita akan lukis graph PDF untuk continuous. Okay, kamu boleh turn to page 16 dalam bahagian nota, which subtopik yang baru 8.2 adalah continuous random variable. Okay, so the first one yang kita nak belajar adalah kita nak belajar tentang probability density function PDF untuk continuous random variable. Okay, so macam ada nak bagi tahu dekat summary tadi, untuk continuous PDF form dia hanya ada 2 bentuk. Okay, yang pertama bentuk piecewise, yang kedua bentuk PDF graph. Okay, so kita pergi kepada bentuk piecewise function dahulu. So kalau piecewise function dan dia adalah PDF, sama juga macam discrete random variable, kita akan gunakan F kecil. Okay, F kecil untuk PDF form. Okay, and then ini adalah bentuk piecewise function yang diberi. Okay, dot dekat sini dia tak sama macam discrete. Okay, kalau dekat discrete random variable di sini kita letak probability. Okay, tetapi untuk continuous, bahagian dot ni, Mada akan label sikit, akan diberi kepada kamu function. Ada soalan bagi satu function, ada soalan bagi 2 jenis functions, ada soalan bagi lebih daripada 2 functions. Okay, so dia akan bagi functions. And then the last one yang sama macam discrete random variable adalah kita mesti ada 0, otherwise untuk piecewise function. Okay, cuma dia bergantung kepada soalan nanti. Okay, and then yang kedua kita ada PDF graph. Okay, so untuk PDF graph bagi continuous random variable, kamu jangan lukis dia menegak macam ni. Ini adalah discrete. Okay, so untuk PDF graph continuous, kali ni kamu perlukan kemahiran semester 1, di mana kita akan lukis seperti function biasa, in which kamu kena recall balik semua jenis function yang kamu pernah belajar waktu semester 1. Okay, sebagai contoh kita ada linear function, ataupun kita ada quadratic function, atau kita ada cubic, atau kita ada surd, ada reciprocal. Okay, so ada banyak lagi. So kena ingat kembali semua functions yang kamu dah belajar. Okay, sebab akan digunakan untuk lukis PDF graph bagi continuous random variable. Okay, next mana nak pergi kepada bahagian properties dekat sini. Okay, properties dekat sini yang madam nak kamu highlight adalah yang pertama, this one. Okay, integrate. Okay, kali ni untuk continuous kita ada integration. Okay, so integrate negative infinity to infinity of fx dx equal to 1.
So equal to 1 ni sama macam discrete, dia bermaksud total probability. Tapi kali ni total probability untuk continuous. Okay. So point yang ini kita akan gunakan untuk kita show. Show dia adalah continuous random variable, ataupun kita akan gunakan dia untuk kita cari find constant. Okay, nanti kita tengok kepada contoh soalan. Okay, next point yang madam nak kamu highlight adalah yang ini. Untuk cari probability, any probability bagi continuous random variable, kita akan pakai integration. Okay, so formula yang diberi ni, integrate from A to B, fx dx adalah formula untuk kamu to find any probability. Okay, now madam nak explain pada bahagian yang atas ni. Okay, so untuk continuous random variable, apa-apa sahaja probability yang diberi kepada kamu, simbol inequality sign dia tidak kisah. Maksud madam tidak kisah di sini adalah kalau soalan bagi kamu probability ada less than equal, sini pun ada less than equal, dia sama juga maksud dengan kalau kamu tulis dia less than, sebelah sini less than equal, atau sebelah sini less than equal, sini less than, atau dua-dua pun guna less than, sama sahaja. Okay, dia tetap kita akan pakai integrate from A to B fx dx. So ada sedikit berbeza dengan discrete random variable. Discrete random variable ada tanda equal ni sangat important. Dia masuk ke dia tak masuk, include or not include. Tetapi untuk continuous, simbol ni inequality sign doesn't matter. Dia akan membawa maksud yang sama sahaja mana-mana simbol kamu pakai. Yang penting tahu this is the formula untuk cari probability. Okay, now kita turn to next page. Example 16. Okay, given the continuous random variable. Okay, kamu kena betul-betul alert apakah random variable yang diberi pada soalan kamu. So, soalan ini adalah continuous random variable. Okay, and dia bagi kamu the PDF dalam bentuk piecewise. Okay, so PDF dalam bentuk piecewise. So, kita tahu kita akan guna PDF mesti huruf F kecil. Okay, so kita ada PDF dekat sini. Now, PDF yang diberi dekat kamu, this is fx, dekat belakang ada domain. So, untuk semua soalan continuous random variable, madam nak kamu buat number line. Okay, tolong ingat yang ni. Semua soalan continuous random variable, apa juga function yang diberi pada kamu, kamu mesti buat number line dahulu. Okay, so number line yang madam maksudkan dekat sini adalah kamu buat satu garis mengikut domain yang dibagi ni, dan kita akan tanda function yang bersesuaian mengikut domain. Kita dah pernah buat sebelum ni pada semester 1. Okay, so untuk contoh soalan ni, kita ada domain from negative 4 to 4. Okay, so kalau kamu tanda negative 4, dekat sini 4, kemudian kita tahu antara negative 4 to 4, kita akan pakai function fx ini. So, kamu akan label function di dekat bahagian atas ni, kita ada kx square over 2. Please do this first before kamu jawab apa-apa soalan yang diberi. Okay. And then next kita proceed. Okay, now kamu ada PDF form dalam bentuk piecewise. K is a constant. Dan soalan suruh show K is equals to 3/64. Okay, kalau kamu kembali kepada table tadi, madam ada tunjuk atau bagi kamu tips. Kalau kita nak show this is a continuous random variable, atau kamu nak cari any constant, fakta yang kita akan guna adalah we would use integrate negative infinity to infinity fx dx mesti equal to 1 as the total probability. Okay, so since kita nak show atau kita nak cari constant K ni, kita mesti pakai fact yang ini. Okay, so now madam nak tunjuk macam mana kita nak integrate. Okay, so ini adalah piecewise PDF yang kita diberi dalam soalan, and ini adalah number line yang nak membantu kita menjawab. Okay, since kita nak cari nilai constant K, kita akan gunakan fact yang
integrate from negative infinity to infinity of fx dx must equal to 1 as the total probability. Okay, so negative infinity to infinity dekat sini membawa maksud nilai x yang paling kecil dan nilai x yang paling besar dalam kamu punya function. Okay, so macam contoh soalan kita ni, kita punya function is this one, satu saja function, dan function kita ni adalah from negative 4 to 4. Okay, so nilai x kita yang paling kecil adalah negative 4, paling besar adalah 4. So bila kita nak show k is equals to 3/64 tu, kita akan gunakan this fact yang ini, tetapi kita akan tulis dia sebagai integrate from negative 4 to 4 of our function. Function kita adalah kx square over 2 dx must equal to 1. Kemudian kamu akan integrate macam biasa. Okay, so k over 2 ni kita boleh anggap dia sebagai constant. So bila constant, kamu boleh bawa dia keluar ke hadapan integral kamu supaya lebih memudahkan kamu untuk integrate. So madam keluarkan k over 2, integrate negative 4 to 4, tinggal x square dx sahaja di dalam. So kamu mesti mahir integration. Okay, ingat kembali apa yang kamu dah belajar pada awal semester ni. Okay, so kita staykan k over 2. Now kita akan integrate x square jadi x cube over 3, and then jangan lupa masukkan limit negative 4 to 4 equal 1. Okay, and then kamu akan sub limit. Now madam ulang, sub limit mesti wajib ditunjuk. Okay, so bila kamu sub limit, boleh ganti macam ni, 4 cube over 3 minus negative 4 cube over 3, tutup kurungan, and equal to 1. Kemudian kamu akan solve benda ni terus, sama ada kamu tekan calculator. Okay, so kita ada k over 2 times with 128 divided by 3 equals to 1. So k over 2 equals to 3 over 128. And last one kita ada k is equals to 3 over 64, seperti yang soalan suruh show. Okay, so kalau find constant ataupun kamu nak show this is really a continuous random variable, kita akan pakai yang ini. Okay, so kita siap soalan yang pertama. Okay, once kamu dah jumpa nilai k, which kita punya k tadi dia adalah 3 over 64. Okay, immediately kamu tolong ganti dekat function kamu. Okay, maksud madam ganti siap-siap k dekat sini. Okay, so kamu tekan calculator sahaja k adalah 3 over 64 bahagian sini, and then divide siap-siap by 2. Okay, simplify the whole function. Okay, so dekat sini kita ada macam ni lah, 3 over 64 x square divided by 2. So this whole thing tolong tekan calculator. 3 over 64 divided by 2, tinggal x square sahaja. Okay, so kalau kamu simplify ni, kamu akan dapat 3 over 128 x square. So ni sebenarnya fx kita setelah kita ganti dengan nilai k. Okay, now madam nak pergi kepada soalan A. Okay, untuk soalan A, kita disuruh cari probability x greater or equal to 2. Kalau dulu kamu buat discrete, kamu kata, oh 2 and above. 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk. Greater or equal to 2. Tapi this time kita dah tak pakai cara itu. Itu khas untuk discrete random variable. Now untuk continuous, kita akan guna integration. Okay, so madam nak ajar kamu macam mana nak integrate. Okay, untuk soalan ni kita akan ada equals to. Now, kenapa tadi madam suruh kamu buat number line ni? Untuk memudahkan kita cari probability. Okay, kalau kamu nak probability your x mesti greater or equal to 2, maksudnya kamu tanda sahaja dekat number line kamu di mana nombor 2. Okay, dekat mana ada nombor 2. Okay, contoh 2 is here. Kat sini nilai nombor 2. So, kamu nak integrate more than 2. Okay, tak kisah dia ada equal sign atau dia tak ada equal sign, kamu just faham dia nak greater than 2. Okay, so greater than 2 means kawasan sini. So yang kamu akan integrate adalah actually from 2 to 4. Itu saja kamu kena faham. Okay, from 2 to 4. Kalau soalan bagi probability x greater 2 sahaja, tak ada equal, still kamu akan guna cara yang sama. This is 2, saya nak greater 2 until 4. So still akan integrate from 2 to 4.
Sebab tu dekat table tadi Madam dah explain sikit, yang Madam kata nanti at the end apa juga inequality sign yang kamu guna, dia akan balik kepada satu sahaja cara, which kita akan integrate from A to B. Okay, so untuk soalan ni lagi sekali Madam ulang, kita nak greater equal to, kamu tanda 2 dekat sini, so kamu faham saya nak greater than 2. So this region up until 4. Jangan lebih pula. Okay, sebab kita ada limit daripada negative 4 to 4 sahaja. Okay, so from 2 to 4. Kita akan tulis integrate from 2 to 4. So daripada kawasan 2 to 4 ini, kita akan pakai function yang ini. Okay, so kita ada 3 over 1 to 8 x square dx. So again sama sahaja kamu akan buat proses integrate. Kita keluarkan 3 over 1 to 8 itu siap-siap. 2 4 x square dx, and then integrate lah seperti biasa, which kita ada x cube over 3. Kali ni limit from 2 to 4, and jangan lupa wajib tunjuk substitute limit. So kita akan ada 4 cube over 3 minus 2 cube over 3, and then kamu boleh terus straight away tekan calculator. Yang ni akan bagi kita nilai 3 over 16. Okay, so ini adalah untuk soalan A. Okay, next kita pergi kepada soalan B. Kita nak probability X less than 3. So macam tadi juga kita akan guna number line ni untuk bantu kita form the integration. Okay, so kalau less than 3, kamu tanda dahulu X3. Okay, so katakan X3 here. Kamu nak less than 3. Less than 3 means kawasan sini kan. So kamu boleh nampak kamu akan integrate actually from equals to, integrate daripada negative 4 to 3. Nombor kecil dahulu limit kita negative 4 to 3, baru function kita apa. Okay, so untuk soalan B dia adalah integrate from negative 4 to 3. Function kita masih yang sama, 3 over 1 to 8 x square dx. Okay, so kamu boleh form the integration sampai jumpa jawapan 91 over 1 to 8. Okay, next kita pergi kepada soalan C, D, E dan F. Okay, Madam just tunjuk macam mana nak form the integration. Kamu mesti habiskan keseluruhan integration. Okay, so untuk soalan C, kita nak probability X is between negative 2 and 1. Di antara negative 2 dan 1. So sama kalau kita rujuk kita punya number line. Negative 2 is right here. 1 dekat sini. So kita nak di antara ini. Okay, so dan di antara kawasan ni kita akan pakai function yang sama. This is our fx. So yang kamu akan integrate adalah from negative 2 to 1. Okay, sama saja. Just baca daripada kamu punya number line. So this one is negative 2 to 1. Function kita adalah 3 over 1 to 8 x square dx. Okay, so kamu mesti completekan kamu punya integration sampai habis, sampai jumpa jawapan. Okay, next kita pergi kepada soalan D. Untuk soalan D, it is from 0 to 3. X greater equal 0 and less than 3. So kalau nak tanda 0, 0 tengah-tengah sini. 3 right here. Kawasan yang saya nak adalah between 0 and 3. Okay, so kamu akan integrate equals to, integrate from 0, 3, function yang sama. Kalau untuk soalan E, kita ada from negative 1 to 1. Okay, sama juga. Kalau tak nampak, tolong tanda dekat number line. So, kita ada here negative 1. Dekat sini 1. So, kita nak in between. Greater than negative 1 but less than 1. So, ini kawasan yang kita nak. So, kita akan integrate dia daripada negative 1 to 1. Function yang sama. Okay. That one is for soalan E. Kamu habiskan sampai jumpa jawapan. And then kita nak pergi kepada soalan F. Okay. Untuk soalan F ini, kali ni probability X equal to. Kalau kamu buka balik page yang summary table muka surat 16 tu, ada di situ Madam tulis jawapan untuk probability X equal something. Okay, so macam mana nak buat kalau X equal something? Kita nak probability X equal to. Okay, kalau kita balik kepada kita punya number line ni, okay, katakan tu dekat bahagian sini. Kita nak probability dekat sini sahaja.
kita tak ada dari mana ke mana. Kita tak boleh integrate from A to B sebab kita stop dekat 2 sahaja. X equal 2. Okay, so jadi sebenarnya kita tak ada from A to B. We just stop at 2. So kalau macam tu, maksudnya kita just integrate from 2 to 2. Saya tak pergi mana-mana. Saya integrate daripada 2 pergi 2. Function masih sama. 3 over 1 to 8 x square dx. So yang ini kalau kamu masih ingat waktu kita belajar chapter integration, ada satu properties kalau kamu integrate from A to A, jawapannya akan terus 0. So untuk soalan yang ini, especially kalau ada equal, okay, di mana kita tak boleh form A to B itu, kita akan terus tulis jawapannya sebagai equal to 0. Tak ada probability. Right? Okay, dan sampai soalan F. Okay, kita dah tengok macam mana nak cari probability. Now kita nak belajar macam mana nak sketch, okay, graph PDF. Daripada piecewise F kecil tadi, kita nak lukis graph. So tadi Madam dah explain sikit yang lukis graph untuk PDF bagi continuous random variable, kita kena recall kembali semua function yang kita dah belajar. Sama ada quadratic, linear, cubic, surd, reciprocal, even trigo function pun better kita ingat kembali semuanya. Okay, so kalau kita tengok function yang diberi dekat kita sini satu saja. And since k is a constant, tadi kita dah ganti k kan, so kita punya fx dekat sini dia akan jadi fx equals to 3 over 1 to 8 x square. So kalau kita tengok function kita dekat sini, dia adalah function kuadratik. Okay, nombor dekat depan ni just a constant, tapi kita tengok yang ini dia adalah kuadratik. Dan kamu sepatutnya dah faham kalau bentuk kuadratik yang macam ini, dia mesti go through 0, 0. Okay, the origin. And then, bila lukis kuadratik ini, mesti ada domain negative 4 to 4. So, graf kamu hanya berada dalam domain ini sahaja. Okay, so Madam tunjuk macam mana kita nak lukis. Macam biasa, kita kena ada paksi. So, lukis macam biasa, pastikan kamu tahu macam mana nak dapat full mark. Okay, yang pertama paksi. Pastikan paksi di label. Okay, so ini boleh label fx. Paksi x ini untuk nilai x. And then kita ada kosong dekat origin. Okay, and then kita akan plot graf ini. Okay, so untuk graf kuadratik yang ini, dia adalah graf smile. Okay, smile yang melalui 0, 0. Gitu saja. Okay, so kamu lukis dia bagi cantik, bagi nampak simetri. Okay, and then graf ini mesti berada di dalam domain negative 4 to 4. Maksudnya paling hujung mesti negative 4, paling kanan sini mesti 4. Okay, so boleh buat dotted line untuk menandakan yang kamu ada domain dekat sini. Okay, so kita buat dotted line sikit. This one untuk yang negative 4, sini untuk 4. So, domain mesti di label. Ini negative 4, ini 4. Okay, and then satu lagi adalah nilai y dekat sini. Kalau kamu punya x negative 4 atau kamu punya x equal to 4, ganti masuk dalam ni. Berapa nilai y kamu dapat? Okay, contoh kalau x 4, ganti je 3 over 1 to 8, 4 squared. Okay, tekan calculator, kamu akan dapat nilai y untuk yang itu. So, dekat sini sepatutnya kamu akan jumpa nilai y 3 over 8. Okay, so lukis bagi lengkap. And then jangan lupa label kamu punya graf. Graf kita adalah fx equals to 3 over 1 to 8 x square. So, ini cara untuk sketch PDF untuk continuous random variable. Dia tak senang macam discrete random variable. Okay, so boleh recall kembali nota kamu SEM 1 macam mana nak lukis function-function, at least kena tahu yang basic.